Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pertikaian panas antara Kementerian Keuangan dengan Menteri Besar. Wow, dipetik daripada Malaysia kini, nak percaya mana satu? Menteri Besar ataupun Kementerian Keuangan. Dua-duanya patut kita percayai dan dua-duanya patut mempunyai rekod. Yang satu cakap lain, yang satu cakap lain. Tapi kita nak lihat sebenarnya rekod. Apa yang dilaporkan di Malaysia kini, Kementerian Keuangan melaporkan membayar 786 juta ringgit. Tapi Menteri Besar dakwa, pusat hutang 600 juta ringgit. Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan hampir 1 bilion ringgit Malaysia wang Isyan kepada Kerajaan Kelantan dan Terengganu tahun lepas menurut Kementerian Keuangan MOF. Dalam kenyataan, kementerian itu berkata, jumlah tersebut meliputi 786 juta ringgit untuk Terengganu dan 200 juta ringgit untuk Kelantan bagi hasil petroleum di luar pantai kedua-dua negeri itu. Sementara itu, kementerian itu berkata, Kerajaan Persekutuan juga membayar wang ihsan berjumlah 172.3 juta kepada Kerajaan Negeri Terengganu dan 58.6 juta ringgit pula kepada Kerajaan Kelantan bagi membiayai komitmen emolumen Kerajaan Negeri di samping bayaran 103.1 juta untuk obligasi Kerajaan Terengganu kepada kontraktornya. Sebarang baki wang ihsan akan tetap digunakan untuk negeri Terengganu dan Kelantan melalui projek atau program Catna Rakyat seperti program Basmi Kemiskinan dan projek infrastruktur asas demi kesejahteraan rakyat di negeri tersebut, kata kementerian itu. Kenyataan itu dibuat selepas beberapa wakil rakyat di Terengganu mendakwa belum menerima bayaran royalti minyak. Bulan lalu, Sinar Harian memetik Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai berkata, Kerajaan Persekutuan berhutang 600 juta royalti minyak, menyebabkan beberapa projek pembangunan di negeri itu tergendala. Lidah rasmi PAS Haraka Delhi hari ini pula memetik kenyataan adun bandar Ahmad Shah Muhammad melahirkan rasa kecewa apabila wang royalti petroleum kepada Terengganu tidak diberikan mengikut jadual yang ditetapkan. Portal itu juga memetik adun Hulu Terengganu Rosul Wahid yang mendakwa Kerajaan Persekutuan melakukan penganiayaan terhadap rakyat Terengganu. Sementara itu, Kementerian Keuangan berkata, Kerajaan Madani sentiasa bersikap adil dan saksama dalam hal pemberian kepada semua kerajaan negeri yang disalurkan secara serentak setiap bulan. Kerajaan Madani committed memastikan bahawa wang ihsan dikhususkan untuk manfaat negeri Terengganu dan Kelantan dengan keutamaan kepada perbelanjaan yang benar-benar membantu rakyat Terengganu dan Kelantan. Kerajaan sentiasa terbuka kepada perbincangan serta cadangan daripada kerajaan negeri Terengganu dan Kelantan berhubung penggunaan wang ihsan supaya dimanfaatkan secara langsung oleh rakyat Terengganu dan Kelantan, kata Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan Anwar Ibrahim. Pertelegahan mengenai bayaran royalti minyak antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Kelantan serta Terengganu telah menjadi isu yang berlarutan sejak sekian lama. Kelantan dan Terengganu mendakwa kedua-dua negeri itu berhak mendapat bayaran royalti minyak bagi petroleum yang dikeluarkan di luar pantainya. Bagaimanapun, Kerajaan Persekutuan memaklumkan kerajaan negeri tidak layak menerima hasil petroleum kerana kedudukan medan pengeluaran terletak lebih 3 batu nautika di luar pantai negeri berkenaan. Akta Laut Wilayah 2012 menetapkan bahawa kerajaan negeri hanya boleh menuntut hak sehingga 3 batu nautika. Kerajaan Persekutuan bagaimanapun membayar wang ihsan kepada Kelantan dan Terengganu
sambil berulang kali menyatakan ia tidak diwajibkan di sisi undang-undang untuk berbuat demikian. Satu komen daripada netizen ialah, "Save the nation," katanya, "saya rasa kita boleh percaya kepada jawapan Kementerian Kewangan. Menteri dan penasihat kerajaan negeri pada pendapat saya kurang arif tentang perkara ini. Lagipun orang-orang PAS ni lebih kepada perkara yang lain daripada hal kewangan duniawi," kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan lagi dengan satu pendedahan daripada Kerajaan Madani. Apabila menyebut Kerajaan Madani tetap beri wang Asian kepada Kelantan dan Terengganu. Jadi kalau selama ini ada cakap-cakap yang mengatakan bahawa kerajaan meminggirkan Terengganu dan Kelantan kerana pimpinan PAS, itu semua adalah fitnah dan bohong semata-mata. Itu hanya mainan politik yang tidak berkesudahan, sengaja mengapi-apikan dan sengaja untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap Kerajaan Madani. Menurut laporan ini di Harapan Daily, meskipun pemberian wang Asian kepada kerajaan negeri tidak termaktub dalam undang-undang, Kerajaan Madani tetap melunaskan tanggungjawabnya. Kerajaan telah pada minggu lalu menyalurkan wang ehsan berjumlah 172.3 juta kepada Kerajaan Terengganu dan 58.6 juta kepada Kerajaan Negeri Kelantan bagi membiayai komitmen emolumen Kerajaan Negeri di samping bayaran RM103.1 juta untuk obligasi Kerajaan Terengganu kepada kontraktornya, kata Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan. Baki wang ehsan akan tetap digunakan untuk kedua kerajaan negeri ini melalui projek Cakna Rakyat seperti program basmi kemiskinan dan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat di negeri tersebut. Pada tahun lalu, jumlah wang ehsan petroleum yang diberikan kepada Terengganu ialah sebanyak RM786 juta dan 200 juta ringgit kepada Kelantan. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan dan juga berita ini, maka dengan ini bolehlah ditangkis segala dakwaan daripada pihak pembangkang maupun daripada walaun, daripada penyokong-penyokong pembangkang yang menyatakan kejamnya kononnya kejamnya kerajaan di Putrajaya, kejamnya Anwar Ibrahim kerana tidak memberi bantuan kepada Kelantan dan Terengganu. Semua itu adalah bohong. Kerana ini buktinya, walaupun pemberian wang ehsan kepada kerajaan negeri tidak termaktub dalam undang-undang, tetapi Kerajaan Madani tetap melunaskan tanggungjawabnya. Lihat saja, pada minggu lalu saja Kerajaan Madani telah pun menyalurkan satu jumlah uang yang bukan sedikit. Uang ini cukup banyak. Kalau ia digunakan dengan betul, baik-baik, maka saya yakin ianya akan dapat menghasilkan sesuatu. Lihat saja pada minggu lalu sebanyak 172.3 juta ringgit wang ehsan telah pun disalurkan kepada Kerajaan Terengganu dan Kelantan pula dapat sebanyak 58.6 juta ringgit. Jadi di mana yang tidak ada perhatiannya Kerajaan Madani ini kepada dua kerajaan pembangkang ini? Selain daripada itu, uang-uang ini telah diberikan bagi membiayai komitmen emolumen kerajaan negeri di samping bayaran sebanyak 103.1 juta untuk obligasi Kerajaan Terengganu kepada kontraktornya. Menurut laporan Kementerian Kewangan juga, baki ehsan, wang ehsan akan tetap digunakan untuk kedua kerajaan negeri ini melalui projek Cakna Rakyat seperti program basmi kemiskinan dan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat di negeri tersebut. Saudara, pada tahun lalu,
Wang Ehsan Petroleum yang telah diberikan kepada Terengganu ialah sebanyak 786 juta ringgit dan 200 juta ringgit pula diberikan kepada Kelantan. Jadi dengan ini saudara-saudara sekalian, terbuktilah bahawa Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim ini adalah kerajaan yang tidak hanya mementingkan atau memperdulikan kerajaan negeri-negeri di bawah kerajaan, tetapi juga termasuklah negeri-negeri yang di bawah pimpinan pembangkang. Kita ucapkan tahniah dan syabas atas kehebatan Kementerian Keuangan menguruskan wang Malaysia. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kata-kata yoh yang patut kita kongsi kepada Malaysia yang kita cintai ini. Negara ini adalah negara pelbagai kaum. Negara ini adalah negara yang pelbagai agama. Kita menghormati agama Islam sebagai agama persekutuan rasmi negara. Bahasa kebangsaan kita ialah bahasa rasmi, bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Oleh sebab itulah, marilah kita semua rakyat Malaysia sama-sama menjaga kerukunan negara kita ini. Sama-sama menjaga keamanan negara kita ini. Keamanan negara kita ini kita jaga, bukan orang yang jaga. Kata orang-orang Sabah, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Lebih kurang macam itulah. Saranan daripada Menteri Belia dan Sukan, yaitu Hanayo, yang merupakan salah seorang menteri kesayangan, kesukaan saya dan anda, yang merupakan seorang menteri yang paling kompeten saya lihat sekarang dalam Kabinet Anwar Ibrahim. Bijaksananya beliau menyelesaikan pelbagai masalah dan dilihat bekerja keras untuk membangun negara Malaysia. Beliau kata, Hanayo kata, jangan termakan umpan agama dan kaum Perikatan Nasional. Pihak polis telah pun menyarankan semua, bahkan Ketua Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong juga telah menyarankan, jangan mainkan isu 3R. Perpaduan negara Malaysia ini jauh lebih penting daripada politik dan kuasa yang jadi rebutan. Keamanan yang ada di Malaysia ini bukan senang untuk dibuat. Semuanya memerlukan masa yang panjang untuk dibentuk dan dibina. Tapi ingat, ianya boleh hancur dalam sekelip mata. Oleh sebab itulah, apabila Hanayo kata jangan termakan umpan agama kaum Perikatan Nasional, itu satu perkara yang sangat menarik perhatian kita. Pada pendapat saya, bukan saja Perikatan Nasional sebenarnya, tapi semua parti politik, gabungan parti politik, haruslah jangan bermain umpan agama dan umpan kaum. Tak pedulilah siapa, pembangkang kah, kerajaan kah, dari Semenanjung Malaysia kah, dari Sabah kah, dari Sarawak kah. Semua kita jangan bermain umpan agama, umpan kaum. Tapi apa yang dikata oleh Hanayo ini mungkin berbentuk politik kerana beliau daripada parti kerajaan. Jangan termakan umpan agama kaum Perikatan Nasional, kata Yo. Menteri Belia dan Sukan Hanayo mengingatkan rakan-rakan ahli parlimen kerajaan agar tidak terpengaruh dengan provokasi kaum dan agama pembangkang. Ini satu perkara yang sangat kita berikan kredit kepada Hanayo. Kerana pancingan ataupun provokasi kaum dan agama daripada pembangkang, kalau disambut, umpannya dimakan, umpannya, pancingannya termakan oleh ahli parlimen kerajaan, maka negara ini akan kucar-kacir. Negara ini tidak akan ada amannya. Jadi itu sebabnya Hanayo kata jangan termakan, jangan terpengaruh dengan provokasi kaum dan agama pembangkang. Sambil menyerlahkan blok pembangkang yang terdiri daripada Bersatu dan PAS
adalah parti berasaskan kaum dan agama, kata Yo adalah tidak menghairankan bagi mereka untuk mengheret setiap perkara menjadi isu dan kaum dan agama. Memetik kontroversi baru-baru ini mengenai pengiktirafan bakute sebagai hidangan warisan negara, dia berkata makanan itu bukannya satu-satunya yang disenaraikan dan menjelaskan mengapa isu itu dimainkan oleh pembangkang. Ia kerana mereka, yaitu pembangkang, mempunyai penonton seperti itu. Akibatnya, perkara yang bukan masalah sebelum ini boleh menjadi masalah hari ini, kata Yo. Jadi, apa yang kita fahami ialah pihak pembangkang memang sengaja menggunakan isu itu kerana penontonnya juga suka menonton isu seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Hanayo. Kecaman yang kita dengar hampir sama dengan apa yang kita dengar pada tahun 2018 ketika Pakatan Harapan mula-mula mengambil alih Putrajaya. Ketika itu UMNO dan PAS berada dalam barisan pembangkang. Kamu perlu memahami sifat pembangkang. Dan bagi kami, jangan termakan umpan yang mereka cuba pancing kami, kata Yo semasa wawancara eksklusif dengan Malaysia Kini di kementeriannya pada Khamis 4 April lalu. Jadi, sangat bijaksana jawapan Hanayo ini. Apabila dia kata, kamu perlu memahami sifat pembangkang. Dan bagi kami, jangan termakan umpan yang mereka cuba pancing kami itu, kata Hanayo. Jadi ini satu peringatanlah kepada semua pihak kerajaan maupun pembangkang. Kalau ada orang yang cuba memancing berkait dengan isu-isu 3R, janganlah makan umpan pula. Biarkan sajalah dia bercakap-cakap sendirian, jangan dilayan. Karena kata Hanayo itu tidak perlulah terpancing. Karena memang sifatnya pembangkang, dia akan mencari isu, memancing kerajaan, kata Hanayo. Menurut Wakil Rakyat DAP itu, pembangkang memainkan sentimen perkauman dan agama semasa pemerintahan Pakatan Harapan, tidak seperti ketika gabungan berbilang kaum itu sendiri dalam pembangkang. Rakyat menganggap ia adalah masa aman semasa PH menjadi pembangkang, kata Hanayo. Dalam perkembangan berasingan, Hanayo memberi jaminan bahawa pentadbiran yang diterajui Perdana Menteri Anwar Ibrahim sedang gigih berusaha untuk melakukan pembaharuan. Ia susulan bidasan daripada penyokong bahawa kadar reformasi adalah terlalu perlahan dan tiada peningkatan serta kemajuan yang ketara. Sebagai tindak balas, Yoh memuji Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi Azalina Othman Said dan bekas Timbalan Menteri Ram Kalpal Singh kerana meluluskan beberapa undang-undang penting, antara lain termasuk Undang-Undang Anti Menghendap, pemansuhan hukuman mati mandatori dan menyah kriminalisasi percubaan membunuh diri. Itu baru sahaja tahun pertama selepas kerajaan campuran mengambil alih Putrajaya. Ramai menteri juga sudah mula mendesak reformasi di pelbagai kementerian. Mesej saya kepada penyokong kami ialah, ya, kita semua mahukan pembaharuan dan saya boleh memberi jaminan kepada penyokong bahawa kami sedang bekerja keras untuk menjayakan perkara ini, tambah Hanayo lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.